A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa khabar sedang penonton setia Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Salam Syawal, salam Aidilfitri diucapkan kepada seluruh para penonton Tayalah Ustaz, walau di mana juga anda semua berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kemeriahan Syawal dan juga Aidilfitri pada tahun ini dirasakan cukup luar biasa. Dan alhamdulillah, Tayalah Ustaz, pada pagi ini kita kembali bersiaran di Syawal yang kedua ini. Kami di meja Tayalah Ustaz mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyokong dan juga yang menonton Tayalah Ustaz, dan dengan ucapan tulus ikhlas, salam Aidilfitri, salam lebaran, maaf zahir dan batin, kullu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, amin Allahumma amin insyaallah. Dan topiknya, diskusi kita pada pagi ini untuk Syawal yang kedua dalam Tayalah Ustaz, iaitu beza budaya. Dan sebagaimana biasa, kita tampilkan di studio segak berbaju Melayu dua panel kita pada pagi ini, iaitu yang pertama Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif selaku Timbalan Dekan Jaringan Industri Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, Dai. Apa khabar? Alhamdulillah, Datuk. Baju cantik. Alhamdulillah, raya kita. Raya, ya. Alhamdulillah. Dan panel kita yang kedua, yang bagi Datuk dan juga para penonton, kita bawakan iaitu Ustaz Abdul Karim Masing Al-Makki selaku Imam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Taqabbalallahu minna wa salih. Amin wa minkum taqabbal karim. Alhamdulillah, ini dah antara dua panel yang kita bawakan untuk Syawal yang kedua pada pagi ini dengan topik beza budaya. Dan semestinya kepada para penonton yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar, luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik, untuk pertamanya mungkin sebagai mukadimah dengan kemeriahan raya ni, mungkin Datuk semalam raya di mana Datuk? Saya raya di Kelantan. Oh, insya-Allah. Alhamdulillah. Pakai budu Oh, mesti. Hari raya mana orang makan budu. Anas, kau jangan beza budaya, beza budaya. Saya utara Ustaz. Jadi baik. Di Kelantan tahun ni ada Ustaz Abdul Karim mungkin. Ana raya dekat Shah Alam dan Penang. Oh, Pulau Pinang, masya-Allah. Kenapa dua tu? Sebab ana bertugas kat Shah Alam dan Penang, rumah isteri lah. Oh, ingatkan isteri pertama, isteri kedua. Masya-Allah. Baik, demikian antara gambaran ataupun suasana raya berbeza di Kelantan, ada yang di Shah Alam dan juga di Pulau Pinang. Saya tak payah tanyalah. Saya di sinilah, alhamdulillah. Dan kita doakan mudah-mudahan mungkin yang sedang menonton kita, Datuk dan juga Ustaz, yang mungkin berada di perantauan, mudah-mudahan mereka diberikan sedikit keceriaan dengan menonton Tayalah Ustaz beza budaya pada pagi ini. Baik, mungkin sebagai gambaran juga beza budaya, Datuk. Apabila kita sebut tentang raya beza budaya, mungkin gambaran awal yang kita boleh berikan kepada para penonton Tayalah Ustaz, apakah yang diertikan dengan perbezaan budaya yang tidak memberikan perbezaan pun kepada kita dalam suasana Aidilfitri pada tahun ini, Datuk? Sebenarnya muslimin muslimat, ya, dai dan sahabat saya Ustaz Syekh Karim, bila sebut tentang perbezaan budaya, rayalah yang menyebabkan kita ini dapat bersatu hati. Ya. Sama ada dia berbangsa India atau berbangsa Cina atau berbangsa apa saja, dan mereka ini beragama Islam, apabila datangnya raya, pakaian itu bebas. Subhanallah. Subhanallah. Macam kita orang Melayu, alhamdulillah kita pakai baju Melayu bersampin. Kalau sahabat saya Ustaz Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi, dia akan pakai baju Melayu kadang-kadang dia nak pakai baju kurta dia, ikut sedap dia je. Sebab itu budaya dia. Syekh Karim dia akan jubah. Jubah dia. Jadi itu sebabnya Allah Taala ni dia sebut dalam Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah nak bagi tahu, wahai manusia, aku jadikan kamu ini berbeza-beza, berkaum-kaum, berpuak-puak, untuk kamu saling kenal mengenali.
Kita belajar tentang budaya orang Arab. Kita belajar tentang budaya orang Pakistan. Hari ini orang Pakistan, orang India, orang Bangladesh raya dengan kita. Subhanallah. Kadang-kadang hari raya tu dia orang pakai baju kurta. Betul. Kadang-kadang ada juga yang pakai baju Melayu. Ya, betul. Ada yang pakai baju jubah. Sebenarnya tidak ada beza. Kita orang Malaysia ke, orang Arab ke, Bangladesh ke, Indonesia ke, apabila kita menyambut hari raya, Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menariknya pada hari raya. Ya, masya-Allah tabarakallah. Itu antara gambaran awal yang diberikan oleh Yang Berbahagia Datuk. Baik, kita nak balik kepada Ustaz Abdul Karim yang saya kira sejak lahir, kalau tak salah saya lah, kalau salah minta tolong betulkan, sejak lahir dan membesar dalam suasana budaya yang berbeza di tanah suci Kota Mekah tu, kita kata mungkin sebagai suasana mungkin berbeza dengan tanah air kita dalam keadaan tarawihnya dan sebagainya. Mungkin sedikit boleh dikongsikan kepada para penonton. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga semua ceria bersama keluarga yang tercinta. Sahabat saya Prof Dr. Izhar, Datuk Izhar dan Dai Anas. Buat kali pertama saya bersama dengan Prof dan Dai Anas pun rasa kali yang ketiga kot. Apapun syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala berikan peluang untuk kita berkongsi pengalaman selama yang saya berada di Makkah Mukarramah. Tak silap saya, waktu usia saya kecil memang budaya Arab ni atau budaya Makkah keseluruhan orang Makkah, persiapan Ramadan dia tu agaknya luar biasa. Kemeriahan dia tu lain pada Malaysia, negara kita ni memang meriah, tapi sana dia meriah sebab suasana ibadah dekat dengan Masjidil Haram. Kalau kata bulan Ramadan, dia berebut untuk memberi makanan sabil. Allah Ta'ala, tafadhal mari sini, berebut masuk sufrah kami. Kalau pergi sufrah Prof, marah, jangan sufrah Prof tak bagus makanan saya bagus. Dia berebut kat situ, kat Madinah, kat Mekah. Meriahnya untuk berebut buat ibadah kebajikan orang Arab. Itu salah satu sudut yang saya tertarik dengan masyarakat orang Arab ni, suka memberi kebajikan dan sedekah dan sebagainya. Tak cukup lagi kita makan kat sana, bawa balik lagi dia bagi macam-macam makanan, syorbah dengan makanan sambusa, makanan yang budaya saya rasa sudah halawiyat, baklava. Negara kita pun dah ada sekarang ni, subhanallah. Dah budaya. Kat sini tak ada. Kat sana sini ni Melayu punya. Jadi bila sebut tentang pengalaman Ramadan, itu sudut makan, masya-Allah, memang cukup makan makanan yang terlalu mewah di sana. Makanan Melayu agaknya kalau pergi tempat kapal-kapal Melayu dekat Ajiat dan sebagainya, sebab di sana masyarakat Melayu ramai daripada Indonesia, Fatani, Malaysia, Brunei, Indonesia. Adalah yang ibu bapa pergi sana dan menetap di sana sebagai tetamu Allah dan student, macam arwah ayah saya, dia belajar dekat Masjid Haram. Jadi kemeriahan budaya Melayu tu ada juga. Bila hari tu baru kita rasa ketupat dan sebagainya. Bulan hari raya sahaja, hari lain tak ada. Jadi bila sebut raya tu kita cari mana rumah orang kita, mana rumah orang yang Melayu kita, nak cari makanan-makanan Melayu sebab dah jemu dengan makanan-makanan Arab ni Ustaz. Jadi itu suasana dalam Ramadan. Lepas tu kalau bulan nak menyambut Aidul Fitr Mubarak, budaya orang Arab ni dia suka tukar kalau boleh pemakaian tu daripada A to Z. Semua baru, wallet baru, semua baru, rumah tu rangsa baru, kereta tak pastilah kan. Dia budaya dia terlalu mewah dan terlalu banyak membazir. Itu pada kalangan orang yang kaya lah. Masyarakat kita yang sederhana saya rasa tak juga, tapi budaya dia macam tu. Dan dia orang suka berjaga malam. Budaya Arab ni suka berjaga malam. Qiyamul Lail tu qiyamul Lail juga kan. Kalangan anak-anak muda ni selalunya hiburan, mainan dan sebagainya. Ada mercun pun ada dekat sana, macam-macam lah Dayanas. Selepas subuh baru kami tidur. Jadi hari raya pun sama juga. Semua nanti kita akan sambung lah, insya-Allah. Insya-Allah, tabarakallah. Itu antara pengalaman peribadi Ustaz Abdul Karim berada di tanah suci Kota Mekah. Dan sehinggalah kini itu antara yang boleh kita sama-sama dapat gambaran. Yang mana yang belum menjejakkan kaki ke sana, didoakan mudah-mudahan Allah Ta'ala bawa ke sana untuk mengerjakan ibadah haji dan juga umrah, insya-Allah. Jadi Datuk dan juga Ustaz Abdul Karim, banyak lagi akan kita kongsikan di Syawal yang kedua ini untuk topik kita beza budaya. Terus yang menonton. Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
Gemersik takbir mengundang tiba, salam diutus tanda ingatan. Syawal dinanti menjelang tiba, salam diutus pohon kemaafan. Salam lebaran kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga para penonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kami bawakan kepada anda Tanyalah Ustaz seindah kasih di Syawal yang kedua ini dengan topik beza budaya. Dan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama dua orang bintang ilmuwan kita, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzar Arif dan juga Ustaz Abdul Karim Masing Al-Makki yang masih lagi ceria bersama dengan kita. Di hadapan kita ni ada juadah yang belum disentuh. Selepas ini insya-Allah kita akan makan. Ya. Baik, apabila kita sebut tentang beza budaya, Datuk dan juga Ustaz, kita ada sahabat pemanggil di talian yang sedang menanti pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, siapa di talian? Saya Syarif Wong daripada Ipoh Perak. Ya, salam Aidil Fitri. Teruskan soalannya. Okey, Ustaz, saya ada soalan. Saya ni seorang mu'alaf. Baik. Tapi saya baru setahun memeluk Islam. Lepas tu saya pula kena pinggir dengan semua ahli keluarga saya. Macam mana saya nak raihkan Hari Raya dalam suasana yang tak meriah ni, Ustaz? Baik. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Kita ada Abang Syahril kita. Ada tu bila sebut tentang kemeriahan ni, kadang-kadang dirasai ada yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perjuangan mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sedikit galakkan yang boleh kita berikan kepada saudara kita. Tahniah kepada sahabat kita memeluk Islam hampir setahun. Alhamdulillah. Dan jangan risau, mungkin kesedihan yang dialami hari ini kerana dipinggirkan oleh keluarga-keluarga hanya bersifat sementara. Betul. Saya sendiri pun mempunyai ramai anak-anak murid yang mereka ini memeluk Islam, kembali kepada fitrah, dan mereka orang kata apa, dipinggirkan oleh ahli keluarga. Tapi sebenarnya akhirnya mereka kembali bersatu, mereka kembali bertaut, bahkan ada ahli keluarga mereka yang turut menerima Islam. Kerana apa? Kerana yang pertama, anak itu yang memeluk agama Islam, yang kembali kepada fitrah, mereka menonjolkan contoh akhlak yang ditonjolkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka balik, mereka pulang, jumpa mak bapak, minta maaf. Tak salah. Walaupun mak bapak mereka bukan beragama Islam, tetapi dia balik, dia peluk, dia cium, dia hargai ibu bapa mereka. Dia jumpa mak bapak mereka. Balik, dia yang bagi hadiah kepada mak bapak. Dia bagi hadiah kepada adik-beradik. Jadi ini menunjukkan bahawa Islam agama yang cukup menjaga keharmonian. Nampak? Jadi oleh sebab itu, jangan sedih. Kerana apa? Kerana kita kena tunjulkan akhlak yang mulia sebagai seorang Muslim. Itu yang pertama. Atau Muslimah. Yang kedua, jangan risau. Saudara mempunyai saudara-saudara Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ini berkawan. Itu sebab pada hari raya pagi kita akan pergi ke masjid, kita akan pergi ke surau, kita akan solat berjemaah dan di situ kita akan bergembira. Jadi insya-Allah dengan kehadiran sahabat kita ini dalam komuniti Islam, insya-Allah dia tidak akan keseorangan. Kemeriahan itu tetap dirasa. Betul. Baik, kita ada soalan yang berikutnya Datuk dan juga Ustaz untuk kita raikan. Kita ada Mas Niza di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah mahu menerapkan budaya bersederhana ketika menyambut hari raya? Kerana kebiasaan setiap tahun menukar serba-serbi perabot dan hiasan rumah, membeli pakaian berhelai-helai dan membuat tempahan kuih-muih sehingga perbelanjaan raya mencecah ribuan ringgit. Apakah nasihat Ustaz agar kita berjimat dan berhemat dalam berbelanja di hari raya? Mohon sedikit pencerahan Ustaz Karim. Taban di sini kita jangan jadi orang yang terlalu membazir, kan? Innallaha la yuhibbul musrifin. Kita sederhanakan. Contohnya bulan Ramadan kita dah infak, kita bagi sedekah, kita bagi makanan cukup-cukupnya, alhamdulillah, kan. Tapi kita juga nak rasa nikmat, hadza min fadli rabbi, nak rasa nak tukar dah 2 tahun tak tukar langsing ni, perabot pun dah apa ni, warna dia dah luntur dan sebagainya. Jadi
boleh je kita sederhana dalam bidang-bidang yang macam ni. Jangan sampai tahap menceritakan kepada orang ataupun kita sentiasa saya tengok zaman sekarang ni Da'i Anas, setiap gerak geri kita mesti kita nak cerita kepada orang apa yang kita buat. So innamal a'malu binniyat. Kalau kita niat kita baik, dakwah dan sebagainya, dapat pahala untuk kita. Tapi kalau kita niat untuk kita nak tunjukkan kita ada barang mewah dan sebagainya, itu tergantung pada niat nawaitu kita lah kan. Sebab di luar sana mungkin ada yang tak dapat nak beli seperti yang kita dapat beli dan infak ataupun belanja untuk diri kita sendiri. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak buat renovate apa pun, yang penting jangan kita terlalu membazir, sederhana. Sebab kita keadaan sekarang ni orang kata ekonomi yang begitu agaknya mendesak sikit. Jadi sama-sama kita jaga, dan kalau boleh kita cubalah memberi sumbangan kepada jiran tetangga, saudara mara kita. Kok ada mereka perlu dan sebagainya. Itu satu perkara yang baik. Allahu a'lam. Dan kalau budaya macam tadi Ustaz Abdul Karim sebut, kalau di Tanah Suci, kalau di Mekah kan mereka serba-serbi nak tukar kan. Mungkin sedikit tambahan daripada Ustaz Abdul Karim. Saya ingat waktu saya dekat Taif dulu, basikal motor pun dia buang. Masya-Allah. Kita yang kutip. Kita orang-orang yang biasa ni daripada Arab Tuling tu, orang kaya memang jutawan betul-betul dia orang ni. Kita lalu je dekat kawasan-kawasan dia orang buang perabot lah, apalah. Benda baru lagi. Itu yang kita tak nak. Sebab apa? Sebab ini adalah termasuk pada golongan orang-orang yang membazir kan. Sedangkan boleh kita repair dan sebagainya. Kalau perabot saya tak tahulah, tapi kalau macam motor basikal ni saya rasa pergi repair settle masalah, tayar boleh tukar dan sebagainya kan. Jadi jangan terlaluan maksudnya kita membazir, kita sederhana. Khairul umuri awsatuha. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, saya nak balik para penonton kepada yang membagai Datuk Dr. Izhar. Pengalaman sedikit, kalau Ustaz Abdul Karim dah ceritakan mungkin dulu masa belajar di Syria, mungkin macam mana suasana gambaran ketika belajar, dan juga raya orang Syria ni mungkin sama dengan Mesir dan juga Arab Saudi dan sebagainya. Dia sebagaimana Mekah, ya, Saudi, begitu juga Syria. Orang Arab ni dia punya sambutan hari raya itu memang meriah, ya, tapi meriah mereka itu lebih kepada infak. Mereka banyak buat makan. Sama macam kita sebenarnya, cuma mereka ini lebih mencari orang-orang susah. Macam contoh macam saya belajar di Syria, ya, dia akan pergi cari orang-orang susah dekat college, dekat asrama-asrama. Dia akan tanya, semua dah ada baju raya? Oh, pasti kami semua tak ada baju raya. Jadi dia akan belikan baju raya. Di sana baju raya dia tak macam orang Saudi pakai jubah. Kami di sana hari raya ulama-ulama dia akan pakai suit. Suit, baju atas suit, bawah suit, sama seiring, sama ada nak pakai tie ataupun tanpa yang ada bow tie. Tak dia pakai bow tie pula. Orang Arab tak pakai, jarang pakai bow tie. Dia macam apa? Ya, tak ada ni lah, tak ada collar. Dia ni lah, dia nak bagi tahu, kata mereka punya tu dia sangat handsome dan bergaya pada hari tersebut. Smart. Oh, memang smart lah. Memang smart, dia orang jaga. Itu yang pertama. Nombor dua, mereka akan bagi kepada orang-orang susah duit. Duit raya. Dia bagi walaupun tak banyak, tapi mereka bagi. Tak banyak pun, dalam RM20 ke RM30 seorang. Bagi. Sebab mereka menganggap bahawa infak fi sabilillah ini kepada orang susah untuk bergembira pada hari raya adalah pahala yang besar. Itu sebabnya saya tertarik bila ada sebahagian orang ni kat Malaysia khususnya, mereka ini bermewah-mewah sampai pembaziran berlaku. Tak perlu tukar, dia tukar. Ya, benda yang tak sepatutnya dia beli. Makanan sampai membazir, membuang, tak boleh. Kita kena ingat, apa yang kita buat itu akan dipersoal di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan-makanan itu akan datang di akhirat, persoal depan Allah Azza wa Jalla. Sebab kat luar sana ramai yang tak makan lagi. Jadi kita buat, kita nak makan, kita nak beli kuih raya ke apa saja, kita beli biar berpatutan. Kalau lebih, kita kena banyakkan sedekah, banyakkan bagi orang makan. InsyaAllah. Semua itu akan datang di akhirat sebagai syafaat untuk masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita beramal sebagaimana telah pun dikongsikan. Itu antara adab-adab dan juga adat yang kita tak boleh pinggirkan, tetapi perlu diselarikan sebagaimana syarak. Baik. Kita ada Kak Ju Zabidi berikutnya, Datuk dan juga Fadil Ustaz, yang bertanya di Facebook.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada gambar apa tu, bunga api ke mercun tu. Baik, jangan main mercun, bahaya. Baik, kebiasaannya adat dan budaya di Malaysia pasti menyambut Syawal dengan memulakan takbir dari rumah ke rumah pada malam raya, membuat rumah terbuka, mengunjung ke rumah sanak saudara dan menziarahi kubur. Adakah amalan yang dilakukan oleh rakyat Malaysia ini diperbolehkan dalam Islam? Mungkin sedikit pencerahan daripada Fadil Ustaz Abdul Karim. Sebenarnya itu baguslah kita nak takbir kan, takbir malam raya saja, jangan takbir pula lepas raya. Habis solat raya tak boleh takbir dah kan, kecuali hari raya Aidil Adha kan. Jadi boleh je kita takbir, meriahkan. Kemungkinan ada yang kurang mahir lagi dalam sudut takbir kan. Takbir itu macam mana. Jadi boleh belajar, latihkan anak-anak, cucu. Sebab apa? Sebab benda ni setahun 2 kali saja. Jadi kalau kita tak latihkan, kita pergi seperti mana Prof sebut tadi, orang Arab ni memang dia fokus pada menziarahi sebelum raya tu dah, kalau boleh apa yang dia pakai, dia nak bagi orang susah pun pakai sama dengan dia. Masya-Allah. Okey, pergi anda pergi tempah jubah, tailor ni kata, okey anda tak boleh anda nak tempah jubah untuk anda dan keluarga anda dan 10 lagi jiran untuk jiran anda. Allahu akbar. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak tahu jiran ni, kita nampak dia ada kereta, tapi kemungkinan dia tak mampu nak dia nak fikir tahun ni aku nak pakai baju raya apa, dah fikir sebulan awal dah. Kan macam mana kita nak tanamkan keseronokan dalam jiwa jiran kita yang tak meminta. Lain pada yang minta. Assalamualaikum, nak minta sumbangan sikit, lain. Ini yang diamkan diri. Gaji dia tak cukup, mak dia sakit, anak dia nak belajar, kakak adik-adik dia nak masih belajar kat universiti lagi, tak cukup nak memberi kiswah kepada keluarga dan sebagainya, mengurangkan bebanan pada mereka ni, ziarah malam raya dan sebagainya, memberi, kalau kata kita tak sempat nak pergi untuk tailor dan sebagainya, bagi sumbangan satu orang RM500. Saya ingat Da'i Anas di Bukit Ana duduk di Jabal Sudan dekat Mekah, usia ana 13 tahun. 26 Ramadan malam 27 orang kaya dapat cik datang satu gundi duit. Dengan pembantu dia naik setiap rumah, Assalamualaikum, tak kira bangsa mana, daripada Pakistan, daripada India, semua yang penduduk semua sana, Assalamualaikum, berapa? Orang tua berapa orang? 500 orang, 500 rial bagi. Dia bagi cash macam ni. Dia kata apa? Ini untuk raya, doakan saya. Budaya dia memang hidup. Jadi kita kalau boleh pada malam raya ke apakah, kita cuba jenguk-jenguk, tengoklah jiran tetangga kita, saudara mara kita, mengurangkan bebanan mereka supaya mereka tu rasa raya tahun ni happy. Dah 2 tahun kita tak boleh raya dengan saudara mara kita. So tahun ni lah kita meriahkan suasana keluarga kita dan jiran tetangga. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Nanti kita akan bagi teaser sikit takbir raya. Mungkin dari sudut perbezaan takbir raya kita dan juga di Tanah Suci, mungkin sedikit Ustaz Abdul Karim akan kongsikan kepada para penonton. Jangan ke mana-mana, dengarkan takbir raya tersebut selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Syawal yang kedua kami bawakan kepada anda dengan topik beza budaya, dan alhamdulillah kita masih lagi bersama 2 orang panel kita yang cukup segak, insya-Allah tabarakallah, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzar Arif dan juga Ustaz Abdul Karim Masing Al-Makki yang telah pun banyak kita kongsikan kepada para penonton untuk lebaran pada tahun ini. Mudah-mudahan kita dapat merasakan kemeriahan dan juga suasana raya walaupun di mana jua kita semua berada. Mudah-mudahan raya kita ataupun Syawal pada kali ini kita raikan dalam keadaan penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ada beberapa perkara yang kita nak kongsikan kepada para penonton. Antaranya ialah tadi Ustaz Abdul Karim ada berkongsikan tentang takbir raya yang kita fikirkan ada perbezaan sebenarnya, Datuk dan juga Ustaz Abdul Karim, di negara kita dan beberapa negara yang lain. Ada yang tanya, kenapa kita punya ni mendayu-dayu? Kita punya ni version yang macam mana? Boleh ke? Ataupun mungkin sedikit boleh dikongsikan oleh Ustaz Abdul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya takbir raya ni sama je, cuma
Rasa tu suasana kita. Orang Melayu kita ni dia memang hati lembut. Masyarakat kita ni kan banyak ramai yang berhijrah, bekerja, ada yang duduk kat Kelantan, ada kat Penang, kat Johor, tapi keluarga ataupun anak masih bekerja kat KL, bertugas dan sebagainya. Jadi suasana agak berbeza. Dekat sana orang Mekah ramai kat Mekah saja kan. Yang Madinah kat Madinah, keluarga besar dan sebagainya, tak jarang nak kerja kat luar. Sekarang ni lainlah, sekarang ni masya-Allah muslimat pun dah bekerja dekat Mekah, di Saudi sekarang ni. Jadi berbeza sekarang ni. Cuma nak cerita pada tuan-tuan rahmati Allah, di sudut takbir tu kalau Mekah ni dia lebih meriah sikit. Kalau takbir masyarakat kita ni bunyi mendayu sikit, irama, kalau tak silap saya irama jiharkah. Allahu akbar, Allah, dia lain. Tapi kalau dekat Mekah muazzin ataupun Bilal dekat Masjid Haram, Masjid Nabawi, dia lain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jadi itu contoh sikit Dayana. Sikit je. Kalau nak full kita request lain lah insya-Allah. Kita buat contoh beza Dayana Prof. Insya-Allah tabarakallah tu antara ingat kat Mekah tu. Ingat insya-Allah tabarakallah. Biasa tengok dalam YouTube je. Tak pernah lagi sampai waktu hari raya insya-Allah selepas ni. Baik, kita ada soalan yang berikutnya yang kita nak raikan. Selepas ni kita insya-Allah ada rezeki Ustaz Abdul Karim akan kongsikan takbir raya full version versi Mekah insya-Allah. Anda kena menonton sehingga ke hujung rancangan untuk beza budaya topik kita pada pagi ini. Ustaz Abdul Karim ada sebut tentang orang kata apa, takbir raya, budaya ziarah tu, ada menjawab kepada soalan sahabat kita yang bertanya. Baik, nanti kita akan minta yang bagi Datuk kongsikan. Kadang-kadang kita pergi ke sesuatu negeri, kita tak biasa dengan amalan takbir raya malam-malam ni, pergi ziarah, mungkin orang tu sedang bersama dengan keluarga, mengganggu dan sebagainya. Jadi mungkin ada bagaimana Islam memandang hukum terhadap orang yang pergi takbir raya dan sebagainya ni sehingga mengganggu ketenteraman jiran. Kalau tak ganggu tu tak apa. Selepas ni Datuk, kerana kita ada sahabat pemanggil di talian untuk kita raikan di pagi Syawal yang kedua ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Siapa di talian? Halo. Saya Alim dari Bersaud. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Silakan soalannya. Okey, saya ada nak bertanya berkenaan dengan kalau contohnya keluarga beza budaya yang menyembah Hari Raya. Kelihatannya contohnya banyak bercampur begitu dengan halal haramnya berkaitan dengan betul bersalaman, bercium, berpeluk-pelukan antara yang mahram dan bukan mahram. Apa komen Ustaz? Baik. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya. Masya-Allah tabarakallah. Ni antara budaya yang perlu diselarikan dengan syariat juga. Mungkin respon sikit pada yang bagi Datuk. Saya tertarik soalan ni sebab musim raya lah musim yang kadang-kadang kita nak kejar pahala tetapi buat dosa banyak. Pertama, apabila kita berhari raya, sanak saudara duduk serumah, betul. Ya, nak gembirakan hati ibu bapa, halal haram tetap kena jaga. Betul. Contoh yang pertama, bila nak tidur beramai-ramai, janganlah tidur macam berselerak macam tu kan. Tak boleh. Sebab bercampur lelaki perempuan. Sepupu sepapat. Bercampur antara ipar dan tuan. Maka dah jadi haram. Betul. Jadi semua yang ada dalam tu yang bersetuju dengan perbuatan tersebut berdosa. Kerana syubhat. Dalam satu selimut ke. Lagi tu. Betul. Sepupu dengan sepupu lelaki. Sepupu lelaki. Betul. Sepupu dengan sepupu lelaki tu okey lagi lah. Ini masalah sepupu lelaki dengan sepupu perempuan. Aduh. Tak boleh bang. Tak boleh. Hukumnya haram. Jadi macam mana nak buat? Kita kena bagi solusi. Memang itu permasalahan. Okey, katakan rumah kecil Ustaz. Ada 2 bilik je. Okey, macam mana nak buat? Semua orang yang balik nak gembirakan hati mak apa, tak payahlah tidur suami isteri lagi dah. Anak 11. Ya, nak balik semua nak tidur masing-masing kena ada 11 bilik. Jadi susahlah macam tu. Maka macam mana nak buat? Kita buat satu solusi yang perempuan tidur dalam bilik. 3 bilik semua share perempuan saja. Perempuan saja. Yang lelaki semua tidur kat luar. Dalam keadaan menutup aurat dengan baik. Kalau pakai kain, ikatlah yang bawah tu. Takut kain tutup yang atas, yang bawah tu buka. Jadi bila tidur beramai-ramai ni, kita kena tahulah adab-adab dan akhlak yang diajar oleh Islam. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Itu yang pertama. Nombor 2, hari raya yang ramai orang buat dosa juga, bersalaman antara lelaki perempuan. Betul lah, itu sepupu kita. Tetapi sepupu ni boleh tak kahwin? Boleh. Kita boleh kahwin dengan sepupu kita? Boleh. Boleh tak kita kahwin dengan ipar dua kita? Boleh. Boleh apabila
isteri kita atau pasangan kita dah meninggal dunia. Dan sepupu kita ataupun ipar dua itu Ya. bukan suami, bukan bini orang, Sudah bukan berpisah. isteri orang. Ya. Kalau suami orang boleh tak? No comment tak? No comment. Itu no comment. Hari raya Boleh. tak? Hari raya. Hari raya. Jadi masalah pula. Jadi boleh. Tapi dipanggil haram muakkad, haram sementara dengan sepupu sepapat ni. Ya. Dengan sepupu sepapat, dengan apa? Dengan Ipar duai. ipar duai. Jadi kalau ipar duai kita, dia dah tak ada suami, dia tak ada isteri dah, ataupun kita dah tak ada isteri kita dah tak ada, sama ada disebabkan bercerai ataupun disebabkan kematian, maka kita boleh kahwin dengan kita punya Ipar duai. ipar duai. Jadi kat sini maknanya dia bukan mahram kita. Maka tak boleh bersalam-salaman. Ini tak siap cium pipi lagi. Aduh, tak boleh bang. Setahun Itu sekali, itu haram. Ambil kesempatan musim dia. Dia Tak pula boleh kata dah, inilah tak masanya. Setahun sekali. Masanya kau buat dosa, brother. Takut tengah cium mati ya Robi. Makan ketupat banyak sangat, kolesterol tinggi, kena jantung, mati tengah cium bini orang. Sudah. Ingat. Dan takbir raya Tok sikit mungkin respon. Takbir raya nanti tanya soalan tadi. Takbir raya. Okey, satu lagi. Yang berkaitan dengan takbir raya di waktu malam. Ya. Ini pun satu budaya. Ada setengah-setengah negeri, kampung yang mereka masih amalkan. Dari geng-geng masjid ni, dia akan keluar lepas isyak tu, dia akan pergi rumah ke rumah. Ya. Ada berapa rumah? Ada 30 rumah. Rumah yang 30 naya. Sebab jemaah ni akan sampai tepat pukul 4.10 pagi. Rabak tuan rumah. Tuan rumah tak boleh tidur bang kalau orang tak sampai lagi. Ya. Jadi kita kena tengoklah situasi itu. Sesuai ataupun tidak. Kita nak buat demikian. Sebab kita nak ziarah esok. Betul. Lepas semua balik daripada solat hari raya, masa tu ziarah lah. Ada nak pergi ke perkuburan, silakan. Ya, Nabi SAW dia suruh kita menziarahi kubur secara umum. Cumanya pada hari raya, pagi raya, adakah kita ni wajib kena pergi kubur dulu? Kalau ikutkan, sunnahnya kita meraihkan orang hidup dulu. Betul. Tapi sebab kita balik raya jauh, Perantauan. itulah masanya, dah kebetulan pula masjid ni dekat dengan kubur. Betul. Jadi kita ni orang Melayu, keluar masjid, terus pergi kubur, jumpa, tengok kubur mak ayah kita, pakcik makcik kita, adik-beradik kita, family kita. Selesai, baru balik rumah. Sekali jalan. Lepas tu kita raihlah orang yang hidup sampai ke malam dan keesokan harinya. Maka itu kita tengoklah pada budaya, selagi mana benda itu tidak salah, maka kita boleh buat. InsyaAllah, tabarakallah. Baik, mungkin ramai yang sedang menantikan, sahabat-sahabat penonton di syarat yang kedua ni, ramai yang menantikan bagaimanakah versi takbir raya. Ini insyaAllah kami persembahkan kepada anda dengan izin Ustaz Abdul Karim. Silakan Ustaz. Anak nak tambah sikit, Prof sebut tadi tentang nak raya, nak pergi ziarah kubur, tak ada masalah. Sebab kita memang sekali-sekala balik kampung, nak ziarah atuk kita sebagainya. Tapi jaga aurat dalam kawasan kubur. Jangan jadi cinta atas kubur pula. Tengok aku tengok hang. Dengan dendahan aurat kita, apa ni, pakai tudung yang sebelah nampak rambut sebagainya. Kawan ni ziarah atuk dia, kita pun ziarah atuk kita, sama-sama tengok. Panggil cinta atas kubur kan. Jadi saya kenal dia ni memang ini. Jadi kena jagalah sebab suasana yang perlu kita kena menjaga. Tak ada masalah pergi kubur hari lain pun boleh pergi. Tapi kita balik sekali sekala, cuma kita kena menjagalah ada punya adab-adab atas di kawasan kubur. Kalau betul-betul kita nak hadiahkan bacaan dan sebagainya, tapi jangan sampai memandang dan tengok dan sebagainya. Jadi kita nak buat pahala, sambil buat pahala mata kita buat dosa dan sebagainya. So berhati-hati, berjaga-jagalah. Ini adab kita dalam keadaan orang kata sebagai seorang muslim. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Benda-benda yang macam ni dah dinyatakan oleh syariah. Jagalah akhlak dan adab kita, dan mana yang bukan mahram kita adalah tetap aurat untuk kita. So jagalah mata kita, jagalah apa sahaja. Semoga Allah Taala makbulkan segala amalan dan kebajikan kita insya-Allah. Takbir raya, kalau kata dekat Mekah, dia bunyi meriah sikit, tak bunyi sedih. Kalau kita dekat masyarakat kita ni dengar tu rasa macam dah ingat rasa nak balik, tak sabar dah. Kadang-kadang kita dengar sebelum nak balik tu, kita dengar ada bunyi dekat radio dan sebagainya, dah mendayu baca takbir dia. Saya bagi contoh takbir raya Masjidil Haram oleh Syekh Ali Mullah, ketua Bilal ataupun ketua muazzin Masjidil Haram. Saya belajar dengan dia dan merangkap ayah angkat saya dapat bawa ke Masjid Negeri Selangor dan bawa ke Malaysia semua dalam 3-5 tahun lepas, kerana dia sedang bertugas lagi tapi dah berumur. Contoh azan ataupun takbir dia,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Itu ringkas takbir raya dan dia akan ulang balik. Itu style Mekah. Madinah lebih kurang dah. Kalau kita kat Malaysia ni, kita dengar ada yang berlagu macam-macam lagu lah, tapi yang ma'ruf dalam budaya kita ni ataupun masyarakat kita, takbir raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian yang dapat kita perdengarkan kepada anda. Kita banyak lagi akan kita kongsikan. Untuk saya sampai hilang kata-kata bila dengar, masya-Allah, teringat takbir semalam raya pertama. Ya Allah. Baik, untuk Beza Budaya kita akan kembali selepas ini. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz Seindah Kasih kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Salam Lebaran sekali lagi diucapkan kepada seluruh sahabat para penonton Tanyalah Ustaz, walau di mana jua anda semua berada, khusus yang sedang berada di perantauan ataupun yang sedang bertugas di perbatasan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kullu am wa antum bi khair. Dan alhamdulillah, terima kasih atas tontonan anda. Untuk topik kita masih lagi berbicara beza budaya. Untuk Syawal yang kedua ini kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzar Arif. Okey Datuk Alhamdulillah. Masih lagi maintain Alhamdulillah. Baik, selepas ini kita akan menjamu selera dan kita masih lagi bersama dengan panel yang kedua, Ustaz Abdul Karim Masing Al-Makki yang telah pun banyak kita kongsikan dan juga tadi telah Al-Fadhil Ustaz Abdul Karim pendengarkan kepada kita tentang bagaimana sedikit perbezaan untuk takbir raya. Dan untuk lebih jelas anda boleh tonton menerusi YouTube TV3, ada disiarkan di sana. Dan di Syawal ini kita sehari je dah takbir untuk Aidiladha selama 7 hari dah, insya-Allah kita akan takbir. Inilah wajah pemilik suara emas itu, masya-Allah, tabarakallah. Baik, kita ada soalan yang berikutnya.
Tapi sebelum tu mungkin boleh dikongsikan kepada yang berbahagia Datuk tentang ada orang yang berhari raya di rumah, betul Datuk? Dalam keadaan makanannya itu berbeza disebabkan perbezaan budaya. Tetapi dia tak nak menonjolkan yang dia tak selera ataupun tak suka dengan masakan mertua dan sebagainya disebabkan perbezaan budaya itu. Mungkin sedikit penjelasan. Okey, kita kena ingat Islam tidak membenarkan kita menghamun ataupun menghina makanan. Mencela. Nabi SAW tidak membenarkan, bahkan melarang kita untuk berbuat demikian. Kerana makanan adalah merupakan nikmat Allah yang cukup besar kepada manusia. Jadi oleh sebab itu apabila kita beraya dengan keluarga mertua yang mana berbeza budaya, berbeza adab resam ya, dan mungkin dia daripada kaum yang berbeza dengan kita. Betul. Ya, jadi oleh sebab itu kita kena menghormati. Katakan kita berkahwin dengan sahabat kita ataupun suami kita atau isteri kita yang daripada kaum India. Maka bila kita balik ke rumah keluarga suami, maka kita kena hargai. Betul. Mungkin cara penyediaan makanannya tak sama dengan orang Melayu. Mungkin dia berbangsa Cina. Dia agama Islam. Betul. Suami dia pun agama Islam. Keluarga suami dia pun agama Islam. Cumanya berbeza. Dia punya budaya dan adat resam. Maka kita ni kena menghormati. Dalam bab-bab juadah, kita kena menghormati, itu yang pertama. Betul. Nombor dua, kita tak boleh keluar daripada mulut kita ataupun anak-anak kita bahawa makanan yang disediakan itu tidak sedap. Jangan kata dengan keluarga mertua. Kita pergi rumah kawan-kawan pun tak boleh. Pesan pada anak-anak, pergi rumah orang, kalau makan tak sedap pun, diam. Jangan cakap apa-apa. Ambil gambar. Ambil gambar tu okey lagi lah. Tapi masalah sekarang ni, siap kau, apa ni masin makcik? Sudah. Terkejut makcik tu. Kan? Tak boleh. Itu adab. Jadi jangan kita komen, jangan kita cakap apa-apa tentang makanan. Kalau nak tahu adab Islam, bila kita pergi rumah orang, kita makan sikit je. Ambil sikit. Kalau sedap, tambah. Kalau rasa tak selera dengan kita, tak kena dengan selera kita, berhenti dan cuba cari jalan untuk makan makanan yang selera dengan kita. Betul. Kalau sedap viralkan, kalau tak sedap bagi tahu tuan rumah. Itu hashtag tu. Baik tu, dan juga Ustaz Kali kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian di pagi Syawal yang kedua ini. Halo, Assalamualaikum. Saya Izlin dari Penang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Izlin dari Penang. Ya, silakan. Silakan Izlin, silakan. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada semua. Termasuk kru-kru tanyalah Ustaz. Ya, sama. Saya ada soalan yang berbunyi. Seperti kita tahu, ramai selebriti kat Malaysia ni yang bila beza budaya berkahwin, tapi bila raikan Hari Raya, masih amalkan budaya agama atau anutan yang lama. Awak benda ni masih terjadi je Ustaz? Baik. Terima kasih. Itu soalannya. Baik, terima kasih Izlin. Soalan yang saya kira perlu dibahaskan kerana masih lagi berlaku. Mungkin respon dulu daripada Ustaz Abdul Karim sedikit gambaran tentang masih ada lagi orang yang dia tak boleh tinggalkan kepercayaan-kepercayaan lama walaupun dia dah move on, dia dah balik kepada fitrah tetapi masih mengekalkan itu. Sebenarnya bagi kita ni budaya kita dan atuk moyang kita ada budaya-budaya yang masih lagi orang kata jangan potong kuku waktu malam kan ataupun jangan duduk atas bantal dan sebagainya, tak ada dalam hadis cuma tu. Tapi kalau boleh apa yang patut kita buat, apa yang tak patut jangan sampai melanggar syariah dan sebagainya. So kita tengok tergantung pada adat tersebut. Kalau adat kata benda tu nampak sesuai dengan tu, kita menghormati ibu bapa kita kan, sebab kadang-kadang anak-anak ni bila dah pandai belajar luar negara dan sebagainya balik bantah pula mak ni jangan buat macam ni, mak kecewa mak kita kan. Kau mau besar dengan aku lah sekali kau kata janganlah buat ni, tak adalah ni benda tak. Kita tengok tergantung pada perkara tersebut. Kalau benda tu agaknya melebihi dan sebagainya, macam kita buat satu benda yang pelik kan, tidak ada dalam syariah dan sebagainya, takut kita pergi kepada syirik ke sebagainya. Kita percaya benda tu lebih, katalah kita buat satu benda kita pergi kata nak buat ada kenduri kita nak halangkan hujan sebagainya, pergi buat satu something ada benda yang tak elok sebagainya, itu syirik dan sebagainya. Takut kita pergi, so kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta jalan
yang baik. Jangan kita buat benda-benda yang melanggar syariah dan sebagainya. Kita cakap dengan kata yang baik supaya kita tak menggoreskan hati dua ibu bapa kita, menjaga adab dan sebagainya. Kita ikut apa yang sesuai, yang tak sesuai kita baik kita diam, jangan kita sampai melawan dan sebagainya. Kita itu adab bersama dengan keluarga dan yang digariskan itu. Ya. Datuk, mungkin ada tambahan sikit tu bila kita sebut tentang meraihkan perbezaan budaya ni tu. Kadang-kadang benda yang dilakukan itu menjadi ikutan sebagaimana digambarkan tadi selebriti-selebriti yang tertentu. Saya gambarkan begitulah lebih kurang. Kalau ada mungkin sedikit nasihat kepada mereka. Okey. Kita tak salah untuk nak ikut adat-adat tertentu. Yeah. Tak kiralah siapa dia, selebriti ke bukan selebriti ke, siapa-siapa pun. Nak mengamalkan satu-satu adat itu, pertama syarat dia al-adah sahihah. Adat itu mesti elok. Adat itu yang diterima oleh syarak. Yeah. Jadi kalau katakan adat itu tak sesuai, ya, adat yang tidak senonoh, maka tak perlu kita buat. Kan? Jadi oleh kerana itu kita nak mengikut apa-apa adat ataupun budaya-budaya yang dibawa oleh sahabat-sahabat kita ataupun siapa-siapa saja di dalam laman sosial itu, kita kena berhati-hati. Jadi kita sebagai orang Islam kena menilai, kena tengok sama ada ia baik ataupun buruk sesuai dengan Al-Quran atau sunnah. Kalau kita tak sesuai dengan Al-Quran, tak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka tinggalkan. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kalau kita tengok budaya-budaya baru yang pelik-pelik itu, silalah tanya kepada pakarnya. Jadi kalau kata pakar kata rujuk ustaz-ustaz, ustaz-ustazah, kalau tak sesuai, maka tidak sesuai. Contoh. Ada orang baru datang baru ni. Dia tanya, "Ustaz, saya beli baju raya." Orang perempuan ni, baju raya. Cuma baju raya ni ustaz, dia lain sikit dia punya fashion dia. Saya kata macam mana? Dia bunga-bunga, dia bunga-bunga yang cerah sikit. Cuma dia terpaksa membeli baju dalam yang bunga juga. Macam ni. Jadi dia terpaksa pakai baju dalam berbunga. Jadi bunga dalam dan bunga luar tu menampakkan dia lebih cantik bila berpakaian baju raya itu. Awal-awal lagi saya kata, kalau pakai kat luar rumah haram, tak boleh. Sebab apa? Nak pakai dalam rumah tak kisah. Yang tengok tu suami kamu. Yang tengok tu anak-anak kamu, tak apa. Tapi kalau kat luar, yang tengok Syekh Karim. Allahuakbar. Bertukar. Apa nama azan raya dengan azan Zuhur. Sebab apa? Sebab pakaian itu tak patuh syariah walaupun ia viral. So, beringat. Jangan buat benda-benda yang bukan-bukan sampai merosakkan kita punya ibadah dan akhlak. Dan bila sebut tentang adat ni juga ada soalan tambahan yang sekiranya telah pun dihuraikan tadi tapi mungkin boleh diajukan ataupun dibahaskan kembali. Marzita Sambiri bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya, mengapakah ada didapati seseorang itu setelah selesai solat Aidilfitri atau Aidil Adha, mereka akan membuat sesuatu kemestian menziarahi kubur orang yang dirindui dan disayangi. Dan ada sesetengahnya didapati seperti melakukan pesta semasa mengunjungi kubur. Adakah dibolehkan kita melakukan perbuatan sedemikian? Mungkin sedikit tambahan daripada yang bagi Datuk. Sebagaimana saya sebutkan sebelum ini, pertama, Nabi SAW membenarkan kita menziarahi kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ala fazuruha. Aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur. Sekarang dah boleh ziarah. Ziarahlah, kata Nabi SAW. Cuma budaya kita di Malaysia, bahkan di Syria pun, masa saya duduk di Arab, di Syria, mereka duduk dekat masjid tu, keluar-keluar, dia pergi ziarah perkuburan ahli keluarga. Lepas tu mereka balik ke rumah. Sama juga macam kita sudah menjadi kemestian. Balik daripada masjid, tambah-tambah kita daripada Kuala Lumpur, balik Johor. Kuala Lumpur, balik Terengganu. Kuala Lumpur, balik ke Kelantan. Jadi mak ayah, pusara mak ayah di Kelantan. Jadi lepas mayang, mereka terus menziarahi, mengingati kedua ibu bapa kita yang telah tiada. Memang kita bergembira sekarang, tetapi kita teringat disebabkan kegembiraan yang kami rasa ini berpunca daripada dua orang yang telah banyak memberi kita
kebahagiaan dalam hidup. Kebahagiaan dalam hidup. Pernah Dia menyedari bayangkan. kehidupan kita, masya-Allah. Jadi kita ziarah, kita akan ingat pada mereka. Betul. Kita sedekahkan Al-Fatihah, kita bersihkan perkuburan, kemudian kita balik ke rumah, gembirakan hati keluarga yang masih hidup. Betul. Jadi Di mana tak salah kita- benda tu. Di mana kita berada hari ini adalah berkat doa dan juga kasih sayang yang pernah dicurahkan oleh kedua ibu bapa kita dan juga moyang kita yang bertungkus lumus melahirkan, membesarkan kita dan mendoakan senantiasa untuk anak cucu cicit keturunannya sampailah kepada hari ini, insya-Allah, tabarakallah. Jadi mungkin gambaran juga Ustaz Abdul Karim ketika ziarah menzarahi dan juga aktiviti-aktiviti sempena dengan Syawal di luar negara, terutamanya di Kota Mekah, mungkin bagaimana suasana tambahan mungkin boleh dikongsikan kepada para penonton. Baik, Da'i Anas, suasana saya rasa lebih kurang juga, tapi tak semeriah. Maksudnya perempuan tak ada dah pergi ziarah ke kubur. Kita sini keluarga, satu keluarga semua. Budaya kita agak berbeza sikit. Negara Arab sekarang ni pun dah masya-Allah, dengan kalau kat Mekah tu perkuburan tu sentiasa ada ziarah maqam Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kubur-kubur di Ma'la dan sebagainya memang terbuka untuk orang nak ziarah sebagainya, tak ada waktu tertentu kan. Jadi suasana tu agaknya sentiasa hidup. Sayyidina di kubur Hamzah radhiyallahu anhu, Sayyidina Hamzah di Madinah sentiasa buka, tak ada kata tunggu hari raya baru sebab suasana berbeza. Betul. Tapi bagi saya ni menziarahi kubur ni menginsafkan kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok balik apa amalan kita pada bulan Ramadan kita buat, baca Quran, solat tarawih, solat 5 waktu di masjid, amal kebajikan. Kalau boleh saya nak tekankan sini sebelum saya lupa, cuba tengok balik muhasabah sesama supaya kita ni konsisten dalam amal ibadah kita ni. Syawal, start pada Syawal sehingga Ramadan akan datang, beramal ibadah seperti bulan Ramadan, baca Quran dan sebagainya. So hidupkan suasana ini. Menziarahi kubur tu bukan setakat kata bulan Syawal sahaja. Bahkan kalau boleh asal balik je, asal rindu je, kita hadiahkan doa dan sebagainya untuk dua ibu bapa kita dan saudara mara kita telah kembali ke rahmatullah. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, Datuk dan juga Al-Fadhil Ustaz, kita banyak lagi akan kita kongsikan. Cuma kita di TV3 kita akan tamat siaran. Di TV3 kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 untuk Tanyalah Ustaz Seindah Kasih ini. Terus dia menonton, jangan ke mana-mana, kembali di TV9 selepas ini. Saya daripada tahun kedua revert ataupun tahun kedua kahwin, dah berumah tangga, saya dah mula bezakan, ialah saya kena ingat saya ni Islam, tapi bila sampai Chinese New Year, tahun baru Cina, bila saya balik ke rumah mak saya, hanya itu aja saya tak buat. Selain tu apa pun kita boleh buat. Kita boleh makan bersama keluarga. Kita boleh kemas rumah, kita boleh tolong mak kita menghias, itu semua tak ada masalah. Itu semua okey. Saya kalau nak makan dekat rumah, saya kena beli satu set yang baru. Maksudnya kuali, pinggan, cawan, sudu, itu semua satu set yang lain. Mak saya dah faham dah. Dan mak saya sini pun dah bagi tahu, okey, kalau nak mak masak, kau pergi beli barang. So kita dah tahu dah, mak pun dah tahu dah macam mana, dan kita tak ada salah faham ataupun kecil hati dengan mak atau adik-beradik yang lain. Semua dah faham dah, sebab kami saya membesar dengan sekeliling atau environment orang Melayu. Dan perayaan Aidilfitri tu saya agak shock, terkejut tahun pertama, sebab bila kita pergi solat Jumaat, kita solat dulu baru khutbah dulu baru solat. Kan, ini raya, saya tak tahu, saya tak pernah ada experience. Solat dulu baru khutbah. Alamak, asal macam tu. Saya dah hampir nak balik masa lepas solat tu. Nasib baiklah orang ramai keliling tak boleh nak gerak. Baru tu ada khutbah. So itu bezanya, dan terkejutlah juga. Dan sambut raya ni bagi saya keluarga Islam dengan keluarga yang belum Islam lebih kurang sama je, sebab kita nak eratkan silaturahim, kita nak kuatkan ukhuwah sesama sendiri. Sama je, alhamdulillah. Saya Adam Khoury dan isteri ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada penonton Tanyalah Ustaz dan juga keluarga saya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tayalah Ustaz seindah kasih para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi diucapkan salam Aidilfitri, salam Lebaran kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga para penonton Tayalah Ustaz. Tidak kira walau di mana jua anda semua berada. Saya pun sampai tersasul banyak sangat makan ketupat jadi insya-Allah tabarakallah. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif dan juga Ustaz Abdul Karim Masing Al-Makki untuk kita raikan soalan yang berikutnya. Kita ada sahabat pemanggil Datuk dan juga Ustaz di talian pada ketika ini untuk kita raikan dengan topik beza budaya. Hello, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian? Okey Ustaz, saya ada persoalan Ustaz. Ya, ya. Okey, jika seorang itu telah memeluk Islam dan mendalami ajarannya, kalau macam sekarang kita berborak mengenai hari raya kan, adakah budaya atau apa tu ajaran satu kaum yang ajaran asal agamanya itu perlu dibuang ataupun diadaptasi kepada agama Islam Ustaz? Baik. Terima kasih soalannya. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam. Baik, itu soalan yang saya kira cukup menarik untuk dibincangkan, dipanggil asimilasi budaya. Datuk, mungkin sebagai gambaran kepada soalan yang diajukan itu, asimilasi itu jangan sampai melangkaui syariat. Mungkin sedikit, Datuk. Okey, kita kena faham ya. Bila kita dah berada dalam agama Islam, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan-nuri ila adh-dhulumat. Nak bagi tahu bahawa Allah Ta'ala ni dah keluarkan kita daripada kegelapan. Maka bila kita dah keluar daripada kegelapan, jangan kita nak masuk balik dalam kegelapan itu. Yeah. Dan kita adaptasikan apa yang kita belajar di dalam zaman kegelapan dalam agama kita. Tak boleh. Contoh, kita dulunya mungkin sembah berhala. Bila kita masuk dalam Islam, kita dah bersama-sama dengan keluarga Islam. Yeah. Kita sudah bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita semuslim. Bila kita meraihkan hari raya, kita masih lagi bawa patung-patung yang pernah kita sembelih. Bukan sembelih, sembah. Yang pernah kita sembah. Patung-patung yang pernah kita sembah. Nah, kita bawa. Maka tak boleh. Bila tanya, kenapa bawa patung ni? Ini kenangan lama. Yalah, kenangan ketika saya menyembah dulu. Tak boleh. Kamu tak boleh nak bawa budaya-budaya yang salah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lakum dinukum waliyadin. Walaupun agama keluarga kita, agama bukan Islam, masih lagi bukan beragama Islam. Dan kita tak boleh nak ikut benda-benda yang melibatkan akidah, yang boleh keluarkan kita daripada akidah syariat, akidah Islam dan keluarkan kita daripada halal dan haram. Itu bahaya. Yeah. Jadi itu sebabnya kita kena didik keluarga kita, isteri kita atau suami kita yang dulunya bukan agama Islam. Bila mereka masuk Islam, maka kita kena didik mereka macam mana budaya Islam, khususnya dalam kita meraihkan hari raya Aidilfitri atau Aidiladha. Baik, Ustaz Abdul Karim, kalau di Malaysia kita ada takwim cuti persekolahan kan dan sebagainya. Kalau suasana di Mekah pula macam mana? Anak-anak pelajar dan sebagainya, suasana remaja, Ustaz Abdul Karim, pengalaman sedikit. Kalau di sana cuti. Cuti ya? Cuti dulu cuti, kalau cuti besar, cuti yang akhir tahun 3 bulan. Tak silap saya lah 3 bulan kan. Jadi kalau balik bercuti tu ramai anak-anak kita rasa macam liat kan, nak ke sekolah dan sebagainya. Sekarang ni dah alhamdulillah berubah suasana dia. Kemungkinan cuti tak cukup sebulan, ada cuti putus cuti dia seperti kat negara kita lah. Alhamdulillah. Jadi itu beza dia, saya rasa tak ada beza jauh sangat tentang cuti. Cuma Arab ni kalau cuti dia ni memang cuti dia banyak berhijrah ke luar negara lah, pergi ke negara Mak Saleh dan sebagainya, travel. Kita cuti kita alhamdulillah dapat pergi umrah, melaksanakan haji. Itu kalau boleh kita jadi orang yang sentiasa ingat menziarahi rumah Allah Subhanahu Wa Taala di Makkahul Mukarramah. Kita menormalisasikan kepada anak-anak generasi kita untuk bawa mereka hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang banyak tempat itu pergi masjid tak pernah bawa kan. Jadi ini satu perkara yang perlu betulkan yang biasa dan kita biasakan yang betul. Baik, berikutnya kita ada KC yang bertanya di Facebook. Baik, menarik dia punya nama. Baik, Malaysia berbagai bangsa, agama dan budaya. Bagaimanakah untuk kita menyantuni semuanya dengan cara terbaik dan paling cantik untuk tidak menyakiti hati-hati teman kita yang berbilang-bilang bangsa, agama dan budaya masing-masing? Saya nak ajukan soalan ini kepada Ustaz Abdul Karim sikit. Silakan.
Soalan ni bagi Kak Prof lah. Prof ya. Prof lebih pengalaman anak rasa. Boleh Ya, boleh Prof. Datuk. Boleh, Prof. Boleh Dia bincang. Islam itu indah ya. Ya. Islam itu indah. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nah. Ya. Sebenarnya tidak ada paksaan dalam agama kepada mereka yang bukan beragama Islam. Jadi kata-kata jiran kita, ya, sahabat handai kita yang bukan beragama Islam, nak datang ke rumah, nak meraihkan hari raya, adakah salah? Tak salah. salah. Kita tak boleh paksa dia. Tak boleh pula masa time tu kita tengah takbir, Ya. dia orang datang, you nak masuk rumah ai, jom takbir sama. Pening kepala dia. Apa pula aku kena takbir pula? Wajib pakai baju Melayu. Nah, tapi alhamdulillah Malaysia ni satu-satunya negara yang diiktiraf dunia apabila negara kita ini dapat menyatupadukan kaum yang pelbagai, kaum yang berbeza-beza dan saling menghormati itu paling penting. Harmoni. Harmoni. Orang India menghormati orang Melayu. Orang Cina menghormati orang Melayu. Orang Melayu menghormati Cina, menghormati bangsa India dan sebagainya. Sebenarnya bila time raya ni kita menghormati semua yang datang. Betul. Kita sebagai orang Islam, kita tak boleh kata, oh, minta maaf, ini adalah hari raya Aidilfitri atau hari raya Aidil Adha, kami melakukan ibadat, raya ini ibadat, kamu bukan Islam, sila keluar. Minta maaf. Kami tak boleh kompromi dalam hal ini. Tak boleh. Nabi SAW meraihkan semua, termasuk Yahudi yang ada di jiran-jiran Nabi SAW. Nabi bagi makan buah tamar. Nabi kongsi apa yang ada, ya, dalam rumah Nabi SAW kepada semua tetamu. Jadi oleh sebab itu, jangan risau. Inilah merupakan salah satu daripada perkara yang kita kena hadapi apabila kita berada dalam sebuah negara majmuk yang madani. Betul. Bila sebut tentang makan ni, mungkin tambahan daripada Ustaz Sabri Karim. Orang Melayu dengan makan ni tak boleh dipisahkan. Ini satu budaya kita, satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Mungkin pengalaman Ustaz Sabri Karim sendiri. Baik, anak sama sikit lagi tentang yang Prof bagi tahu tadi tentang kalau kata kita nak orang non-Muslim datang ke rumah kita pada hari raya, itu tanda akhlak kita, meraihkan kita. Dan orang Arab ni terlalu cukup dan budaya meraihkan tetamu ni, kalau boleh 3 hari ni kira, kalau tetamu 3 hari itu 3 A to Z dia belajar. Allah. 3 hari. Apa 3 hari itu pandai-pandailah nak ke mana kan. Tapi orang Arab ni memang cukup meraihkan tetamu, lagi-lagi kalau non-Muslim. Macam saya kat Mekah dulu, semua orang sana kat Muslim semua. Jadi tu saya tanya, saya suruh Prof dulu bagi ni jawapan, sebab kita di sini budaya berbeza kan. Maksudnya dengan berbilang kaum kan. Jadi Da'i Anstan jadi tentang makan. Saya tengok pada budaya kita, alhamdulillah, di masyarakat kita di Malaysia ni, bila bulan Ramadan memang dah cukup makan, masya-Allah, rezeki tu berlimpah ruah ya. Pada bulan Syawal, masya-Allah, open house pula. Makan lagi. Habis Syawal, cuti sekolah, macam kita sekarang cuti sekolah dan sebagainya, ataupun dekat dengan raya haji, ada jemaah jiran kita nak pergi haji, panggil kita buat jamuan lagi, makan lagi kita. Bila masuk haji, korban pula, makan pula kambing, makan daging lembu dan sebagainya. Habis korban dan sebagainya raya haji, jemaah balik pada haji pula. Sambut majlis kesyukuran, balik haji. Makan lagi kita, masya-Allah, Muharram, sambut Muharram dan sebagainya. Sepanjang tahun, Rabiul Awal, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, jamuan sana sini, ada majlis-majlis dan sebagainya. Nak cerita kata budaya kita ni sentiasa ada rezeki. So di sini saya nak pesankan kepada kita semua, sentiasa bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Jadi kita banyak bersyukur atas kemewahan kita ni. Kita tengok balik kepada negara-negara jiran kita di mana luar dekat sana diuji dengan gempa bumi dan sebagainya. Mereka ni tak dapat merasai raya seperti kita kan, dengan tempah jubah, pakai baju Melayu dan sebagainya bersama keluarga. Kita tengok baru-baru ni diuji di negara Turki dan Syria dan sebagainya. Mereka ni confirm tidak, raya tahun ni tak sempurna, tak seronok, ada kehilangan anak, cucu dan atuk dan sebagainya. Amat menyedihkan. So kita sama-sama mendoakan doa rezeki kita di negara kita ni terus berkekalan selama-lamanya, dan kita doakan semoga Allah Ta'ala beri ketabahan dan kesabaran
kepada keluarga-keluarga yang telah diuji seperti Syria dan Turki dan negara-negara lain. Semoga Allah Taala merahmati umat Islam keseluruhan insya-Allah. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan di dalam kegembiraan kita jangan lupa kepada mereka yang tiada dan juga yang diuji insya-Allah. Kerana kita nak berjeda sekali lagi, terus setia menonton Tayangan Ustaz. Seindah kasih, salam lebaran kembali selepas ini. Saya bila dah peluk agama Islam ni, saya rasa banyak tempat pula anak dah saya boleh bawa saya pergi menuju. Sini mari kita pergi sana, mari pergi sini. Iaitu yang mustahak dia tahu juga. Bila saya tak ada masa pun saya tak boleh ikut. Bila dia dah nak rasa dia nak balik rumah mak mentua dia kan, dia book saya siang-siang. Mak, keep yourself free ya. Ini tarikh-tarikh ni raya pertama ke raya kedua, saya nak balik ke rumah Ilah, iaitu nama menantu saya lah. Oh, saya kata okey. I keep myself free on that day. Bila raya tu, saya baliklah ke rumah, beraya di rumah besan. Bila dapat jumpa kan, iaitu di sana lagi lebih meriah lah nampaknya. Nampak dia orang semua betul lah, semua berkumpul kan, semuanya riang, happy. Itu sebab pada saya itu memang bagus sangat. Kan, pada saya lah itu memang bagus sangat kita dapat bermesra dengan semua keluarga jauh ke dekat semua datang, kita dapat berjumpa. Pada raya tu memang ramailah dapat berjumpa. Saya beraya di sana lah. Saya rasa seronok lah kan, macam-macam ada. Pada saya perbezaannya tu, mula-mula tu saya ingatkan macam tak ada apa-apa, sama aja kan. Tapi bila saya dah sekarang betul-betul dah peluk agama Islam, baru saya tahu perbezaannya adalah iaitu bila kita dah Islam ni, kita dapat sentiasa berkumpul bersama keluarga, makan bersama, solat bersama kan. Dan tu kita kadang-kadang bila sampai raya ni kita ada solat tarawih, solat solat buka puasa semua, iaitu selalu kita berkumpul. Saya rasa tu kan lebih mesra lah dalam satu keluarga tu. Kita dapat sentiasa bersama. Saya Margaret Gan nak ucapkan selamat raya pada semua rakan-rakan saya, saudara mara saya, keluarga saya dan juga semua peminat-peminat saya. Selamat Hari Raya Puasa. Ramai-ramai ya kita meriahkan raya ni. Bye-bye. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan Tayangan Ustaz Seindah Kasih kami bawakan kepada anda dua orang panel yang masih lagi bersama dengan kita di pagi 2 Syawal untuk topik Beza Budaya. Panel yang pertama, alhamdulillah kita masih lagi bersama Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzar Arif, dan panel yang kedua Ustaz Abdul Karim Masing Al-Makki yang telah pun banyak kita kongsikan kepada sahabat-sahabat, para penonton. Terima kasih kepada anda yang menghubungi kami, yang menghantarkan soalan di Facebook, yang tekan butang kongsi, sharekan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati program kita pada hari ini insya-Allah. Dan dalam kemeriahan kita menyambut Lebaran ini, jangan kita lupakan kepada insan-insan yang telah pergi meninggalkan kita dan juga mereka-mereka yang mungkin tidak atau kurang bernasib baik seperti kita. InsyaAllah sama-sama kita berkongsi dan berbahagi rezeki. Baik, tadi ada beberapa soalan yang kita perlu raikan juga, yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita yang tak dapat kita nak paparkan, iaitu berkenaan dengan ziarah raya yang menjadi kebiasaan Ustaz Abdul Karim kepada bukan sahaja ibu bapa, bahkan anak-anak. Mereka ni bila tiba raya ni paling meriah lah, naik basikal ramai-ramai, ada beg dan sebagainya. Jadi ziarah raya tak nak makan, dia nak duit raya saja. Assalamualaikum, kami datang nak duit raya, tak nak makan. Siap mention awal-awal. Jadi mungkin motivasi kepada ibu bapa dalam mendidik anak-anak ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmat Allah Taala berikan kepada kita bersama dengan anak-anak. Tuan-puan rahmati Allah, ayah dan ibu. Kita di sini bukan setakat kata memberi handphone settle masalah. Contohnya ibu bapa malas nak cerita lebih kan. Kita berkomunikasi dengan handphone sahaja. Soal di sini kalau nak ziarah pada hari raya, kita pesan kepada anak-anak siap-siap kan. Kita datang rumah atuk bukan selalu.
Kita datang kadang-kadang balik setahun 2 kali dan 3 kali pada hari cuti dan sebagainya. Cuba kita fokus bersama dengan keluarga dan atuk. Kemungkinan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir buat atuk kita. Tahun depan wallahu alam dia bersama kita atau tidak. Jadi pesan pada anak cucu kita, pergi ni ziarah rumah atuk dan nenek ni kita betul-betul fokus. Jangan kamu sibuk main handphone dan sebagainya. Trend juga TikTok juga dan sebagainya, tapi ada masa kita duduk dengan keluarga, betul-betul fokus tanya khabar atuk, apa projek atuk terkini dan sebagainya. Jangan kita pesan pada anak kita, jangan kita pergi tu nampak duit raya dah. Atuk bila nak bagi ni, aduh dah lama ni, tak tahu dah tahun ni 50 ke 100 kan, dah terbayang macam mana, nampak kita ni tak ikhlas. So tanamkan kepada anak kita tu dalam niat nawa itu anak-anak kita tu supaya betul-betul datang ziarah ni semata-mata nak banyakkan, semoga doakan semoga atuk panjang umur, doakan anak, doakan nenek, doakan cucu berjaya dalam mata pelajaran dan sebagainya. Itu kita tanam kepada anak kita supaya doa atuk kita, doa keluarga kita supaya kita ni jadi orang yang bahagia, orang yang berjaya. Jangan kita tanamkan kepada anak kita tu pergi, kamu jangan lupa ya, kalau dia lambat tanya duit raya, mana duit raya. Janganlah kan. Jadi kita kena ajar anak kita ni supaya beradab, lebih beradab, tak kira rumah jiran ke apa ke. Salam dulu, jangan fikir duit raya. Dan kita jangan nampak, saya selalu pesan pada anak saya, jangan nampak kamu sangat-sangat memang perlu pada duit raya. Kan? Assalamualaikum, siapa ambil sampo tu tak terima kasih dah. Terus cabut dan sebagainya. Kalau boleh beradaban, kita kena ni jangan nampak kita terlalu nak duit raya dan sebagainya. Kita minta maaf, terima kasih, jangan susah-susah, tak payah kan. Itu adab. Adab. Ajar anak-anak kita supaya ni lebih beradab bila menerima duit sumbangan ke apa sahaja. Jangan nampak kita ni terlalu nak benda tu, ataupun kita pergi nampak lapar sangat kan, terus tak sampai dah tu, tuan rumah pun tak ajak makan lagi, kita terus ambil kuih dah bagi orang semawa dulu. Sila makan jawadah kita yang kita ada, itu adab. So kita kena tanamkan adab bersama dengan keluarga, nak ziarah keluarga dan adik-beradik kita, jiran tetangga dan sebagainya. Lebih beradab, jangan kita terlalu sibuk dengan handphone sampai tahap ayah dia punya hal ayah, mak cara mak, anak cara anak tak. Bila kita balik cuti, cuba kita fokuskan bersama keluarga yang tercinta. Tak selalu kita berkumpul, maka kita fokuskan nikmat ini tak selalu kita dapat. Kemungkinan kita akan jadi kenangan yang manis bersama keluarga. Hayatilah kita bersama keluarga, semoga kita berbahagia. Semoga kita bahagia bersama keluarga, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan. Bila sebut tentang kebersamaan ni, kita ada soalan daripada sahabat Facebook kita tentang kebersamaan ni, Datuk. Jura Azli Sufian yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ya, selamat Hari Raya. Baik, soalannya, dalam sesebuah keluarga campuran yang berbilang bangsa, agama, budaya dan adat, bolehkah istilah kongsi raya digunakan, Datuk? Kita kena faham istilah betul-betul sebelum kita nak tentukan hukum. Kalau sekadar kongsi raya yang dimaksudkan kongsi juadah makanan, kongsi waktu ziarah, kongsi kegembiraan, itu tak salah. Tapi bila kita kata kongsi raya dalam erti kata berkongsi akidah, itu tak boleh. Contoh, hari raya kita, orang-orang yang bukan Islam akan meraih, datang ke rumah kita dan kita akan sama-sama meraihkan dia. Tapi bila sampai hari raya orang bukan Islam, kita pula pergi ke sana, kita pula sama-sama buat ritual-ritual tertentu yang bercanggah dengan akidah sehingga bawa pada syirik, itu tak boleh. Sebab Allah dah beritahu, lakum dinukum waliyadin. Kita agama kita, mereka agama mereka. Jadi kita tak boleh nak terlibat dengan agama mereka. Tetapi dalam bab-bab meraihkan tetamu, jamu tetamu yang bukan beragama Islam, itu dibenarkan dalam Islam. Tapi untuk kita toleransi dalam bab akidah, hari ini dia datang sembah agama Islam ataupun sembah Allah Ta'ala, esok kita pergi sembah pula berhala, itu memang tak dibenarkan. Memang tak boleh. Secara total? Secara total tak boleh. Mungkin hari ini dia datang ra'i kita, esok kita pergi kat tempat dia pula, masuk dalam rumah ibadat mereka, kita pula yang bersungguh-sungguh. Over daripada orang bukan colok, kita bukan colok juga. Sampai dia pun pening, dia kata boleh ke? Dia pula tanya kita. Ada yang sampai duduk depan berhala, buat juga ritual-ritual tertentu. Itu tak boleh. Betul. Tak dibenarkan dalam Islam. Oh, nanti kenapa buat? Oh, dulu hari tu raya itu dia orang datang. Dia siap pakai baju Melayu. Balas balik lah. Tak boleh bang, tak boleh. Baju Melayu
Tak apa dia pakai baju Melayu. Betul. Kita nak pakai baju dia pun tak ada masalah. Tapi kalau baju tu ada libatkan akidah, tak boleh. Dan sedar tak sedar para penonton, Tanya Ustaz, seindah kasih kita telah pun sampai ke penghujung rancangan di Syawal yang kedua ini untuk topik beza budaya, dan mungkin sebagai minit-minit terakhir ni mungkin Ustaz Abdul Karim ada sesuatu yang ingin dikongsikan sebagai pelan tindakan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita beraya bersama keluarga. Nak tanya sikit, juzuk yang keberapa dah kita baca ni? Raya yang ketiga ke, raya yang kedua ke, raya kelima ke? Kalau bulan Ramadan, malam yang ketiga, confirm juzuk yang ketiga kita baca Quran atau juzuk keempat. Bulan Syawal ada yang sibuk dengan kuih muih bersama keluarga, tidak masalah, tapi tengok balik amal ibadah kita bersama keluarga. Adakah raya yang ketiga kita pergi masjid atau tidak? Meriah bulan Ramadan, sepanjang Ramadan. Bila datang balik ke kampung, surau pun tak ada orang. Hanya jemaah yang sama je. Jadi kalau boleh pergi ke masjid, jangan tinggalkan masjid. Tunjuk kita balik, kata kita nak balik bersama keluarga. Ini cucu, atuk, sekian ini datuk, ini sebagainya. Jadi di sini saya nak doakan semoga kita ni konsisten dalam amal ibadah kita. Ramadan kita dah khatam sekali. Kalau boleh Syawal pun kita khatam. Paling kurang kita khatam pada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah sampai kepada Rajab, Syaban akan datang. Maknanya kita konsisten dalam amal ibadah kita. Doakan kita semoga kita ni sentiasa dalam sihat wal afiah untuk kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang selalu saya doakan. Ya Allah, bagilah saya kuat untuk beribadah, untuk berdakwah, mencari mardatillah dan dapat sebarkan agama Allah ini. Dan dalam saya bidang saya macam Quran, saya nak mengajar Al-Quran bagi anak-anak muda kita ni, mengaji Al-Quran. Saya buat TikTok malam-malam Da'i Anas demi untuk kita nak mengumpulkan anak muda, dia orang ni dengar ngaji Al-Quran. Boleh kumpul 500 orang pun bukan senang. Kita nak kumpul anak muda sekarang ni 50 orang kat masjid pun susah. Da'i Anas. Jadi kita nak tarikkan dengan trend sekarang ni ialah TikTok dan sebagainya. Guna konten yang baik untuk kita ni menarikkan anak muda supaya anak muda dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beraya bersama keluarga tapi jangan tinggalkan amal ibadah kita seperti mana bulan Ramadan al-Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal karim. Dan terakhir daripada Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif sedikit. Ramadan kita sudah habiskan banyak masa untuk beribadah. Banyak masa untuk membaca Quran. Kalau Imam Syafi'i rahimahullahu taala dia khatamkan Al-Quran 60 kali pada bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi maksudnya Imam Syafi'i 2 kali khatam Quran sehari. Allahumma. Ini nak menunjukkan bahawa meningkatkan amal ibadat pada bulan Ramadan. Kita banyak habiskan masa untuk bersedekah, banyak habis masa kan untuk ilmu. Jadi rugi kalau ia berlalu begitu saja. Fastaqim kama umir. Jadilah orang yang istiqamah dengan ibadat. Jangan jadi orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan tetapi tidak pada bulan-bulan lain. Kerana orang ini adalah hamba kepada Ramadan. Kita adalah hamba Allah. Jadi jadilah hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap detik, setiap saat, walaupun bukan di bulan Ramadan, kita tetap berada dalam landasan ibadah. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, demikian yang dapat kami kongsikan kepada anda para penonton untuk Tanyalah Ustaz seindah kasih. Sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khair kepada panel kita yang pertama, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif selaku Timbalan Dekan Jaringan Industri Fakulti Pengajian Islam UKM. Terima kasih sekali Datuk. Dan juga kepada Imam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah iaitu Ustaz Abdul Karim Masing Al-Maki. Diharapkan ini bukanlah kali pertama kita digandingkanlah, mudah-mudahan akan datang. Kita akan bawa lagi untuk program yang akan datang khususnya dalam Tanyalah Ustaz. Saudara senang penonton, walau di mana jua anda semua berada, bersederhanalah dalam kehidupan kita dan dalam kita meraihkan kerancakan Lebaran dan juga Aidilfitri, jangan dilupakan kepada insan yang berada di sekeliling kita dan juga mereka yang telah pergi. Sekian dahulu daripada Tanyalah Ustaz seindah kasih. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suara tangis yang kau dengar memecah hari kudus
Muhammad.